beri kenyataan menyokong yang dibangkitkan, kerana ini juga saya rasa tersentuh peranan speaker. Kalaupun ada masalah, itu harus dibangkitkan oleh pihak kerajaan, rujuk kepada jawatankuasa ya, untuk mengambil tindakan. Tetapi untuk menghalang dan memberi ugutan kepada ahli parlimen mengemukakan pandangan seperti yang berlaku kepada YB Sepanggar, saya rasa sekali lagi create a very dangerous precedent in this house. Kalau strictly speaking, kalau nak buat analyse itu, yang saya cakap, saya sendiri banyak yang saya sentuh yang boleh dibuat sebagai selaku ahli parlimen di parlimen, yang tidak mudah dibuat di luar. Jadi kalau Tan Sri Speaker ambil tafsiran yang keterlaluan mengikut kehendak atau tafsiran polis atau KDN, ia akan menghalang kebebasan kita sampai. Lagipun parlimen ada cara dan kaedah dia untuk mengambil mana-mana tindakan kepada ahli parlimen yang melanggar. Ini pernah berlaku kepada saya sendiri dulu bila saya bangkitkan soal One Malaysia dan hubungan dengan pandangan Israel dan One Israel. Dan kemudian dirujuk. Tidak semestinya saya setuju prosesnya, tetapi maknanya dia tak guna penguat kuasa di luar daripada parlimen. Jadi saya minta penegasan, walaupun dari segi substantif yang saya boleh tahu, saya baca teks ucapan YB Sepanggar, tidak ada menjurus kepada treasonable offence ya. Ini hanya penafsiran longgar yang dibuat. Saya sekali lagi usulkan kepada speaker supaya speaker campur tangan, menyatakan ini ruang parlimen. Saya masih ingat baru-baru ini speaker House of Commons, saya ada minta kawan-kawan forward kepada speaker, dia tegur Prime Minister Boris Johnson dan mengatakan, Mr. Prime Minister, I am the Speaker of the House, you listen and I decide. Okey, belumlah, saya tidak cadangkan berlaku begitu. Tetapi semangat parliamentary saya tengok video tu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sepanggar ada apa pun nak cakap? Sepanggar dia habis. Sedikit tuan ada betul. Sepanggar dulu. Sepanggar dulu. Dia bagi laluan kepada saya. No, cukup. Sedikit saja. Maaf, saya nak dengar. Dengan izin Tuan Speaker, this is the highest debating chambers in the country. Rabi, Sepanggar. All MPs must be allowed to speak without fear or favour. Point made. Ini adalah semangat. Dan saya ingin sukacita saya ingatkan kepada Tan Sri Speaker, di mana Seksyen 124 Kanun Keseksaan, mana-mana pihak polis yang cuba menghalang ahli parlimen menjalankan tugas boleh disabit kesalahan dan boleh dipenjarakan 7 tahun. Dan ini adalah tanggungjawab Tan Sri Speaker untuk menjaga kemuliaan, keluhuran Dewan yang mulia ini. Sekian. Terima kasih. Sepanggar. Okey, terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Saya kepada Ketua. sebenarnya sebelum Sepanggar, sebenarnya saya terima kasih kepada Yang Amat Bagan, Yang Amat Ketua Mangkang kerana membangkitkan perkara ini. Saya tak tahu sebenarnya. Pagi tadi baru saya terbaca sedikit dalam online, tapi kurang teranglah apa yang terjadi itu. Kalau boleh saya bagi peluang pada Sepanggar seminit 2 minit, kemudian. Terima kasih Tan Sri Speaker sekali lagi. Sebenarnya saya juga agak terkejut apabila pihak polis memanggil saya untuk berkenaan dengan perkara-perkara yang saya telah sentuh di dalam Dewan yang mulia ini. Dan jelas mengatakan di dalam teks ucapan saya merujuk kepada rungutan-rungutan suara-suara rakyat Sabah yang hari ini sedang berlaku di negeri Sabah. Kita pun lihat, malah bukan di negeri Sabah saja, dan Tan Sri yang di Pertua, rakyat di negeri Sarawak juga telah melakukan suara-suara itu yang saya sebut di dalam teks ucapan saya pun tajuk dia, jika kita ingin selamatkan Malaysia, laksanakan perjanjian Malaysia 1993, sebab tanpa Sabah dan Sarawak there will be no Malaysia. Dan apa yang saya sebutkan di dalam perbahasan saya itu sebenarnya adalah zahiran daripada apa yang disuarakan oleh rakyat Sabah di negeri Sabah. Kita tidak mau berpisah dengan Malaysia, tetapi suara-suara yang mengatakan kita kalau penganaktirian ini terus-terusan dilakukan oleh Putrajaya, lebih baik kita keluar daripada Malaysia. Ini disebutkan di dalam media sosial. Tan Sri Speaker, kita boleh lihat di dalam media sosial hari ini jelas kelihatan perkara-perkara suara-suara seumpama ini disebutkan dengan begitu lantangnya. Saya sebut dalam ucapan saya, di Sarawak ada konvoi mengajak Sarawak keluar Malaysia. Jadi itu yang saya sebut.
Kalau kita tidak mau keadaan ini berlaku, Putrajaya kenalah sensitif terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli parlimen, baik daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Perkara ini, apa yang saya sebutkan, saya berbahas selepas Yang Berhormat Keningau. Dan Keningau menyebut juga perkara yang sama. Dia cakap, jangan sampai Golden Gist ini lari. Jadi sebab itu saya setuju kepada apa yang dia sebutkan dan saya sebutkan di dalam teks ucapan saya. Tapi kenapa saya dipanggil dan Keningau tidak dipanggil? Itulah yang menjadi persoalan kita di sini, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana beri peluang pada saya untuk cakap sedikit. Saya akan halusi handset ucapan Yang Berhormat Semangga dan insya-Allah saya akan saya mengambil perkara ini dengan serius. Insya-Allah saya akan berkomunikasi dengan pihak yang berkenaan, ya, agar apa nama orang kata hak untuk berucap di Dewan Negara dapat pertahankan. Ya, terima kasih. Tan Sri, kalau boleh cadang